saya terangkan sedikit berkait bahasa Melayu yang anda duduki. InsyaAllah kita lihat tulisan karangan kertas 1 bahagian A sahaja hari ini. Okey, sebagai ulang kaji markah 30, betul? Anda wajib menjawab soalan karangan bahagian A ini. Dikehendaki menulis kurang-kurangnya 250 patah perkataan. Soalan karangan. Pertama sekali, untuk menguasai soalan ini, anda perlu mencari ayat tugasan. Saya bacakan gambar di bawah, menunjukkan sebahagian daripada langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Huraikan pendapat anda tentang langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Baik, okey, kita balik pada soalan ini. Okey, pertama sekali anda perlu menggaris ayat tugasan. Ayat tugasannya ialah huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Keluarkan tema. Temanya ialah semangat kejiranan. Okey, bagus, ada yang jawab. Arah soalannya ialah langkah menyuburkan. Isi yang diberi langkah menyuburkan semangat kejiranan. Yang pertama, mengadakan aktiviti gotong royong. Kedua, langkah kedua ialah budaya kunjung-mengunjung. Dan langkah ketiga ialah mengadakan majlis rumah terbuka. Sememangnya untuk menulis bahagian A, 3 komponen utama yang perlu ada ialah pendahuluan, isi dan kesimpulan. Untuk bahagian pendahuluan, ada 5 bahagian penting dalam komponen pendahuluan. Yang pertama, anda perlu menulis ayat rangsangan. Kedua, anda perlu menulis ayat tema. Ketiga, anda perlu menulis ayat contoh. Keempat, anda perlu menulis peribahasa. Kelima, anda akhirkan dengan ayat tugasan pada bahagian pendahuluan. Baik. Ayat pertama pada bahagian pendahuluan ialah ayat rangsangan. Kita perlu menulis ayat sebagai rangsangan pada bahagian pendahuluan. Ayat rangsangan mestilah menyentuh berkait tema yang bakal ditulis. Kita tengok contoh ayat rangsangan untuk tema semangat kejiranan. Dasar-wasar ini semangat kejiranan kerap menjadi bualan dalam kalangan warga Malaysia. Kemudian kita sambungkan dengan ayat tema yang menjelaskan pemahaman anda berkait tema, iaitu semangat kejiranan. Kita pendekkan semangat kejiranan menjadi tema yang lebih mudah, iaitu jiran. Jiran ditakdirkan sebagai orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Kita buat 2 ayat tema, kita tuliskan 2 ayat tema. Jiran sangat penting tatkala kita mengalami detik susah dan senang. Kita sisipkan peribahasa pada ayat seterusnya. Hubungan muafakat antara jiran bertepatan dengan peribahasa, jiran sepakat membawa berkat. Kita masukkan ayat contoh yang berbentuk maklumat atau tingkah laku. Tapi untuk bahagian pendahuluan, kita masukkan ayat contoh berbentuk maklumat. Sebagai contoh, skim rukun tetangga telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada 29 Ogos 1975. Akhirnya pada bahagian pendahuluan, ayat tugasan. Oleh itu, langkah memupuk semangat kejiranan yang menjadi mauduk perbincangan akan dibincangkan. Selesai bahagian pendahuluan. Mungkin ada yang tanya, mengapa agaknya berbeza dengan RAT-PUT? Okey. Baik, sebenarnya sama je dengan RAT-PUT. Yang pertama ayat rangsangan, kedua ayat tema, kemudian kita masukkan peribahasa, kita letak umpama, contoh dan T tugasan. Jadi sama dengan
RATPUT. Okey, baik. Saya teruskan bahagian isi. Kita lihat ayat pertama perenggan isi, iaitu tugasan idea. Dalam ayat ini, calon perlu menyatakan tugasan karangan, iaitu langkah menyuburkan semangat kejiranan, dan idea pertama yang telah diberikan iaitu mengadakan aktiviti gotong royong. Jadi kita ringkaskan ayat pertama berbunyi langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah kita perlu mengadakan aktiviti gotong royong. Ayat 2, Su, huraian berfokus pada subjek idea. Saya jadikan kita sebagai subjek, kita sebagai penduduk di sebuah kawasan, kejiranan seharusnya bergotong royong bagi memastikan ukhuwah terjalin. Masih lagi berfokus pada Su, saya tukar kita menjadi penduduk. Penduduk boleh mengadakan program gotong royong pada hujung minggu untuk mengindahkan kawasan kejiranan. Natijahnya hubungan mesra antara masyarakat berbilang kaum akan terjalin. Ayat contoh, sebagai contoh, aktiviti membersihkan kawasan perkuburan pastinya membenihkan pertautan hati generasi muda dengan generasi tua. Contoh berbentuk tingkah laku. Dan ayat simple kecil, S ya. Oleh itu benarlah bahawa aktiviti gotong royong mampu menyuburkan semangat kejiranan. Selesai isi yang pertama. Saya pergi pada idea yang kedua, iaitu langkah menyuburkan semangat kejiranan dengan mengadakan budaya kunjung mengunjung. Baik, huraian masih sama, bahas TI, tugas idea, Su, subjek, amsal, contoh, simpul kecil, tisu bahas. Lihat TI, langkah menyuburkan kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah kita perlu mengadakan majlis rumah terbuka. Su, majlis rumah terbuka. Majlis rumah terbuka boleh diadakan pada waktu perayaan. Masih lagi Su, tadi majlis rumah terbuka, maka saya tukar kepada kita. Kita dapat merasai dan mengenal pelbagai wadah yang melambangkan identiti kaum di negara kita. Kesan, impaknya. Tadi saya guna perkataan natijahnya. Kali ini saya guna perkataan impaknya. Impaknya budaya kunjung mengunjung akan menjadi amalan bukan sahaja pada waktu senggang, malah ketika meraihkan kejayaan anak. Contoh, amsal sebagai contoh, amalan kunjung mengunjung ketika jiran ditimpa musibah mampu mewujudkan keprihatinan dan rasa kebersamaan. Simpul kecil. Oleh itu benarlah bahawa budaya kunjung mengunjung merupakan langkah menyuburkan semangat kejiranan. Idea dan kesimpulan. Baik, kita pergi pada isi yang terakhir, iaitu langkah menyuburkan semangat kejiranan dengan mengadakan rumah terbuka. TI, langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah kita perlu mengadakan majlis rumah terbuka. Kita majlis rumah terbuka boleh diadakan pada waktu perayaan. Kita dapat merasai dan mengenal pelbagai juadah yang melambangkan identiti kaum di negara kita. Impaknya kita dapat mengenal jiran dengan lebih dekat, persis peribahasa. Saya sekalikan dengan peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Contoh maklumat, sebagai contoh rumah terbuka pada Hari Raya Aidilfitri diadakan oleh kaum Melayu, turut mengalu-alukan kehadiran jiran pelbagai bangsa. Simpul, oleh itu benarlah rumah terbuka merupakan langkah terakhir untuk menyuburkan semangat kejiranan. Kita pergi pada bahagian kesimpulan. Formula yang saya kenalkan sebelum ini ialah Raspberry, R-A-S-S-P-E-R-I. Sama je, R-A ayat rangsangan, simpul besar. S harapan, semoga. S kedua sememangnya pandangan. P-E peribahasa.
ramalan dan impian sebagai cadangan. Baik, yang ini mungkin saya tak masukkan peribahasa. Kita tengok simpul besar kesimpulannya. Langkah-langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia perlu kita laksanakan. Harapan semoga semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat terus membara. Pandangan, sememangnya usaha yang dicadangkan perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam. Cadangan, saya tak letakkan peribahasa, mungkin anda nak letakkan peribahasa, tak ada masalah. Oleh itu jadilah seperti mungkin. Oleh itu, sebelum nasi menjadi bubur, tak ada masalah. Dan untuk ini saya letakkan cadangan, oleh itu kita perlu bekerjasama dengan ibu bapa, masyarakat, badan bukan kerajaan dan pihak berwajib untuk memastikan keutuhan semangat kejiranan. Baik, selesai penjelasan saya berkait dengan bentuk bahagian A. Ini ialah bentuk karangan yang lengkap. Semoga dapat membantu anda mengulang kaji pada saat-saat terakhir sebelum kita menghadapi nanti peperiksaan akhir tahun, kan, insyaAllah. Okey, baik, ada siapa-siapa yang ingin menghantar mesej sebelum kita tamat? Ada sebarang bentuk soalan, boleh ditanyakan. Okey, baik, 250 patah perkataan saja ke atau tak boleh lebih? Baik, syarat untuk menulis karangan bahagian A ini ialah kalau kita lihat, kita baca betul-betul, panjang karangan ialah antara 200 hingga 250. Saya tuliskan 200 hingga 250 patah perkataan. Namun, jika pelajar ingin menulis lebih, pastikan jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Mungkin sekitar 300 sudah memadai. Jangan terlalu panjang. Okey, baik, ditolak markah atau tidak? Baik, karangan dibaca secara impression. Okey, dibaca secara impression. Pelajar memenuhi atau tidak tugasan. Setiap ayat kita, okey, kita melihat, okey, saya tunjuk balik. Setiap ayat yang kita jelaskan tadi, semuanya berfokus pada subjek idea. Okey, kita tengok pada bahagian isi ini, okey. Langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah kita perlu mengadakan aktiviti gotong royong. Jadi ayat yang seterusnya ialah mesti kita jelaskan bagaimana kita dapat merealisasikan aktiviti gotong royong untuk memenuhi kehendak tugasan, iaitu menyuburkan semangat kejiranan. Jadi biasanya pelajar yang tak memenuhi kehendak tugasan, dia akan tulis ayat kedua, biasanya hal ini demikian kerana. Hal ini demikian kerana membawa maksud anda menyatakan sebab atau akibat atau kesan pada idea tadi. Sepatutnya kita fokus macam mana kita mengadakan aktiviti gotong royong.